Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ambil masa waktu siang ini untuk berbicara satu konsep atau istilah bila haif, ya, yang dibangkitkan oleh Wahabi. Ini soal tentang sifat 20 lah, soal tauhid. Jadi suka bincangkan dari segi akademik dan nak bagi kesimpulan kenapa saya percaya Wahabi itu ada melakukan sesuatu yang bercanggah dengan prinsip Islam, dan juga mana-mana pihak yang cuba bertelagar mereka juga berbuat yang sama, ya. Saya pergi pada prinsip bahawa kita dilarang untuk cuba bertelagar satu, kedua cuba menafsir. Ini menguatkan falsafah APEC ini, tidak ada tafsir bagi Quran, dan inilah sebabnya kerana bila cuba tafsir akan bergaduh, ya. Dalam banyak perkara dalam hidup kita, ada perkara contoh saya dah berikan, matematik. Kita ajar budak mengira 1, 2, 3, 4. Kita tak tulis bagi dia buku kiraan 1 sampai berjuta. Tak ada budak itu simpan dalam tangan dia berapa nombor ni, tak ada. Dia dah dapat kira dalam kepala otak dia. Dia pertama digunakan akal, kedua dia dah tahu menafsir sendiri. Kita tak ada beritahu dia rujuk mak, rujuk ayah ke, rujuk cikgu, ya. Setiap kali orang nak mengira bil makan, dia dah tahu kira kerana kita ajar dia prinsip dan usul, ya. Ini penting ni. Ini mungkin tak dibayangkan oleh umat Islam sekeliling saya, dan banyak orang yang bila bergaduh dengan sesiapa lah, tak kira saya ke, lupa prinsip ini, iaitu pelajaran, iaitu bila kita pergi sekolah, ya, apa pun soal hukum, apa pun tak payah sebut dalam kurungan, letaklah apa hukum pun, kita sebenarnya belajar usul. Contoh saya berikan tadi, berkira. Kita kira seperti mendarab, A kali B, ya? A times B. Kalau A 2, B 3, 2 kali 3, kita kata 6. 3 kali 3, 9. Ya? Bagaimana kita boleh mendarab itu? Kerana kita belajar usul, asas berkiraan, ya, dalam apa juga. Cuba perhati sekeliling kita, ya. Tapi kalau sesiapa tak nak ikut tu kerana mereka dah jadi pembaris. Mereka sudah cukuplah nak rasa pandai agama tapi jahil. Allahu Akbar. Merasa, tengok, menyerang emosi. Kenapalah saudara begini, ya? Kenapa? Rujuk kat saya ke rujuk kat orang? Tak apa. Tapi inilah gejala ini semua timbul bila satu pihak itu dia lupa bahawa tak perlu tafsir. Contoh, kata Allah Wahad, Allah itu Esa. Tak perlu tafsir lah, kita ajar je. Saya ajar anak-anak saya, Allah jadikan segala. Anak perempuan saya tanya satu soalan, masa itu dia kecil saja. What about the grass? Bagaimana tentang dia kata rumput. Jadi saya ketawa lah. Ketawa kerana prinsip tadi tu, bahawa saya kena terang kepada dia, ya, rumput juga. Tapi kalau dia tanya lagi dan lagi, jadi saya kena makna saya kena stop dia pertanyaan itu, nak beritahu dia, ingat prinsip ini. Allah jadikan segalanya. Allah mencipta segalanya. Allah khalaqna, ya, khalqus samawati wal ard. Ini dalam ayat Quran lah. Jadi sekarang kita pergi pada istilah bil khaif. Bil khaif ini bermakna bagaimana khaifah, ya. Dan kita diajar supaya jangan bagi secara literal, ya. Jadi masalah dengan Ibn Taymiyah Wahabi ialah dia kata bila Allah ada tangan, jangan cuba tafsir, kerana manusia tak boleh sampai faham bagaimana tangan Allah. Jadi Sunni mentakwilkan supaya jangan kaitkan dengan tangan, kerana manusia ini akan cuba
bertanya bagaimana dia akan kaitkan dengan tangan. Jadi ini menunjukkan Sunni ni melakukan apa yang Wahabi tadi menyatakan. Jangan cuba kaitkan dengan apa-apa. Cuma Sunni ni cuba nak mentakwilkan, dan inilah yang tak suka oleh Wahabi. Saya anggap ia adalah falsafah. Ibn Taymiyah tu falsafah, iaitu nak cuba kaitkan bukan tangan pun tak boleh. Sama juga dengan Ibn Arabi. Ibn Arabi bila kata Allah itu wujud, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menggunakan ayat tersebut pun sudah syirik. Menggunakan ayat kalam Allah pun untuk memahami Allah sudah syirik. Dari satu segi betul falsafah Ibn Arabi, tapi itu peringkat falsafah. Bagi orang biasa dia akan ceramuk. Bagi orang biasa kita biarkan saja. Ini nasihat Wahabi, biarkan saja. Sunni pula dia tak biarkan, kerana mungkin orang tanya dia macam mana yang kata Allah atas langit. Jadi Sunni pun mengupaslah dengan sifat 20. Jadi kita biarlah Sunni itu mengupas. Kerana Sunni itu tak ada cakap kalau awak tak faham ini awak sesat ke apa, tak perlulah mendalami. Tetapi Wasabi ni dia sibuk. Awak tak boleh bagi sifat 20. Sifat 20 tidak ada dalam Imam Syafi'i. Di sana dia overkill. Sepatutnya Wahabi ni cuma kata zaman Syafi'i Salafi itu mereka membiarkan saja begitu, sudah. Jangan tambah lagi ada pun sifat 20 ini tak boleh. Jangan begitu. Biar saja orang. You nak sifat 20 ke, sifat 7 ke, 99 nama Allah ke, biarkan asal dia faham. Hussein Yi Wahabi juga apa? Saya percaya dia Wahabi. Dan tapi dia dengan saya ini dia respect sikit lah. Dia tak ada kata kena percaya. Tapi dia selalu beritahu saya daripada 44 tahun dulu saya kenal dia. Pakcik dalam fahaman bab ni, saya nak cerita lah fahaman saya ni. Fahaman saya lah jangan menafsir. Rasulullah tidak menafsir. Tak ada siapa menafsir. Ibn Taymiyah kepada saya cuba menafsir. Cukup. Ibn Taymiyah pun cuba menafsir. Begini ya. Katakan saya ajar orang lah. Saya ajar dia tak ada buku Quran saja. Macam anak saya. Semalam saya bersama anak saya. Dia pergi mainkan Quran. Dia nak bertaubat. Dia ada buat sesuatu kesalahan lah. Dia bertaubat. Dia pergi mainkan lagu. Saya suruh dia berhenti. Baca makna Al-Quran. Dan saya tak tafsir bagi dia. Baca sendiri. Atau saya suruh dia ikut sekian alim. Ikut sekian rujukan dan berfikir. Pernah saya ajar anak-anak saya tentang wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu maghfirah. Saya tak ada berjela-jela saya tafsir. Saya cuma kata apa yang Allah tinggalkan kita, dua perkara. Bertakwa dan bertawakal. Suruh kita lakukan. Dan apa balasannya. Pintu buka. Rezeki dan sumber tak diduga. Dan diuruskan semua urusan kita. Sudah. Dan dalam hidup kita, kita bertafakur atas kejadian dan keadaan kita. Faham tak? Tapi bila saya katakan buat ceramah dengan anak-anak saya, hulur duit semua. Sampul surat. Saya akan pergi kupas. Allah bagi buka pintu, macam mana pintu itu? Ini dah menafsir. Kalau anak tu kata, pintu terbuka lah, biarkan. Apakah pintu terbuka? Alhamdulillah, sudahlah. Ya. Dia kata, tak ada pintu terbuka. Mungkin kamu tak nampak pintu itu. Sudah. Ini dalam bab tasawuf, falsafah, begitu. Alim ulama dari dulu. Tapi bila seorang ulama, tak kira Ibn Taymiyah ke, Dr. Mazhar ke, dia pergi kupas sampai habis tau. Ini yang jadi masalah. Ya. Ini menjadi masalah. Saya tengok perbualan antara Salaf dan Asam Jawa sama je masih. Ya, saya setuju. Bermakna saya tak memihak. Tapi ada Asam Jawa yang okey. Ada Salaf yang okey. Ada Quranis yang okey. Ada hadis yang okey. Kita mesti pandai tengok. Macam kita buat matematik. Kita pergi pasar. Ini pernah dengar lah Pak Pandai punya cerita. Itulah lucunya. Isteri suruh pergi pasar. Tapi kita terlalu lekat apa yang dituliskan, dia jadi lucu. Katakan bang pergi belilah rempah untuk buat asam laksa. Sekali you pergi pasar, rempah dia habis. Kamu nak buat macam ni? Pergi telefon bil. Rempah dah habis lah. Habis je. Nak buat apa?
Okeylah kita buat laksa Kedah lah. Contohlah. Tapi boleh tak payah rujuk isteri banyak sangat? Boleh tak? Kamu dah berkahwin dengan isteri dan keluarga. Kamu dah tahu cita rasa isteri, cita rasa sendiri. Ya? Bagilah surprise sikit kepada isteri. Makna saya, anda dah faham dah perjalanan dunia. Tak payah rujuk dah. Sekarang ni semua benda dia rujuk kat ustaz. Ustaz, bacaan saya betul tak? Itu sebab Buya Syakur kata, Rasulullah tidak berlaku demikian. Dah masuk waktu Zuhur, saya pernah solat, pergi solat. Solat boleh dilambat-lambatkan. Macam mana dengan ceramah arwah Mak Isa, adakah sama apek? Apa Mak Isa saya tak tahu siapa Mak Isa. Kena bagilah contoh. Assalamualaikum. Faham tak? Ya. Wasabika, Mufti Ming. Mufti Ming ni saya rasa tidak. Tetapi saya tak suka sesiapa yang ikut guru dia saja. Saya beritahu terus terang. Saya ikut banyak cikgu, saya ikut banyak mursyid. Tapi saya tak ikut 100%. Saya ulangi saya tak ikut 100%. Saya tak ikut. Quran pun tak dapat ikut 100%. Terpaksa tak debu, terpaksa berfikir. Dalam hidup kita, macam saya cerita pergi pasar tu. Kita pergi pasar beli barang, kita kena fikir. Apa nak masak hari ni? Kerana suami pun ada hak. Isteri pun ada hak. Dan kita tak payah tanyalah banyak. Kita belilah banyak barang bekal sikit. Dah sampai rumah, barulah kita ambil idea masak. Sampai rumah pun isteri tak payah tanya banyak lah. Kenapa beli telur ni? Kenapa beli ikan masin ni? Selalunya saya pernah beristeri. Saya tahu isteri tu pandailah masak. Belilah ramuan cukup. Ya. Cukup tangan awak boleh bawa lah. Jangan bawa satu lori. Faham? Jadi kita pergi supermarket. Kenapa tak jadi masalah bagi suami isteri yang tak bergaduh? Pernah tengok yang bergaduh? Jarang tau. Tapi bila bergaduh, semua benda kecil sampai bawang pun dia bergaduh tau. Faham tak maksud saya? Inilah yang bergaduh pasal satu istilah dan satu istilah ni. Dia terperinci tau. Ustaz Husaini, tadi tanya Ustaz Husaini. Sekarang saya faham dia punya joke. Dia kata, mu'alaf masuk Islam, belajar tentang sifat 20. Dia Wahabi. Dia kata apa tau? Mereka confused. Allah ada. Lawan dia tak ada. Allah tak ada kuat lah. Dia ada. Tapi lu lawan sama dia, dia jadi tak ada. Jadi rupanya itu joke wasabi lah tu. Tapi tak apa. Masa tu saya tak sedar. Sehingga baru-baru ini saja. Berapa hari lepas saya tersedar. Patutlah Ustaz Husaini bawa joke tu. Joke tu saya rasa funny lah. Tapi rasa macam memeli orang Sunni. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, mainan istilah lah. Jadi saya guna ini untuk buat joke kepada sesiapa yang saya ajar. Allah ni tak ada kuat tu. Lu lawan sama dia tak ada. Tapi itu joke saja. Allah ada ni, saya cakap tadi, Ibn Arabi dah kata, kewujudan dia sehingga kita ni mustahil boleh ada. Jadi orang katakan wahdatul wujud. Padahal Ibn Arabi tak ada sebut pun wahdatul wujud. Nampak di sana pembaris. Kerana orang pergi ambil kata-kata Tok Guru lah. Catik. Kan yang pernah tak sesiapa jadi guru? Kita bercakap macam murid pergi catik. Kita kata jangan catik. Letak pensel dulu. Faham dulu. Jadi sekarang masalahnya umat Islam tak faham. Dia tak faham apa tu tauhid saya nak cakap. Bila saya cakap sihir tak ada. Tak boleh. Masalah tak faham. Saya kata jin tak boleh buat apa kat kamu. Masalah tak faham. Dajjal jangan takut. Tak ada. Tak boleh buat apa kat kamu. Akhir zaman tak payah takut. Kiamat itu bukan hari ini. Dia hari bangkit. Payahlah aku nak terangkan. Kerana masalah apa? Tak faham. Orang kata Cina Pek ni mu'alaf boleh faham. Alhamdulillah boleh faham. Kenapa? Fahamlah. Apek boleh jadi apa dah tua. Solat dulu. Kalau nak saya cerita tentang solat, afdal dilambatkan. Ada orang kata afdal dimulakan. Tak apalah, orang faham lah. Apa boleh jadi wali di alah baru ni? Ya. Ada sekarang ulama pewaris Nabi kat penjara kena benam. Ya. Saya setuju. Ya. Saya setuju semua tu. Ya. Mak Isa dari Perak. Macam pernah dengar lah. Ustaz yang baik kan, dia tak suka kontroversi tau. Tak suka kontroversi. Dan dia faham dan dia bagi maklumat. Orang cerdik lah macam ayah yang cerdik. Kalau kamu anak, kalau seorang ayah yang cerdik, kamu tahu ayah tu tak adalah berjela-jela. Cikgu yang cerdik. Tak adalah berjela-jela, berlapis-lapis semua. Dia cerita benda yang umum, dia tengok murid, okey faham, okey sudah. Boleh dapat natijah, sudah. Kamu boleh hidup, sudah.
Ini bukan hidup ni Pak. Sampai tutup semua bisnes GISB, ini bukan hidup. Ini melampaui batas. Ya? Jadi saya pergi pada masalahnya. Akal kita manusia adalah terbatas. Tak boleh kata begitu. Ini yang menjadi masalah. Kita biarkan. Saudara Rozi ya, atau Puan Rozi, begini. Jangan beritahu anak, akal kamu terbatas. Jangan. Tak pernah saya diajari cikgu begitu. Dan tak pernah saya ajak anak saya begitu. Dan tak pernah saya marah isteri saya begitu. Sebenarnya kita marah, gunakan kepala otak kau. Faham? Masalahnya tak guna akal. Ini bergaduh ni tak guna akal. Saya pergi fikir apa yang dia bergaduh ni. Allah atas langit. Mesti kita tertanya, guna akal kan? Terbatas kan? Macam mana atas langit? Jadi dia kata jangan soal. Itu pun salah. Soal boleh. Dia soal apa tu langit. Saya tahu tafsir langit bukan langit ni. Lagipun langit mana? Langit di bawah pun ada. Samawat dengan samawat lain. Samawat ni berlapis-lapis. Itu orang kata 7 pelata langit. Ada yang kata 7 berlapis-lapis ayat kerana nurus samawati wal ard, turunnya cahaya. Cahaya itu hidayat. Ini daripada sendiri dapat tafsir, tak payah ajar sangat. Allah lah nurus samawati wal ard, dialah cahaya langit dan bumi. Wa ma bainahum ke. Orang akan faham bila dia baca dan baca, dia akan faham. Macam saya baca lam yalid wa lam yulad. Saya baca berulang-ulang tau. Dia tak jadikan atau dijadikan. Dia tak ada kait dengan kejadian. Walam yakul lahu kufuwan. Faham tak budak? Bila kita ajar budak kan, mari nak saya ajar memasak. Budak yang pandai memasak tu macam mana? Dia bukan ikut betul aja mak masakan. Dia pandai tau. Dia tahu bau, kita ajar dia. Benda ni dah masak ke? Kita buat kau dodol. Ya, tak adalah beritahu dia tepat 3 jam 15 minit. Jangan 1 saat lagi lambat. Tak ada. Dia mesti tahu rasa. Ini saya tahu. Ini tak payah argue saya bab dapur. Ini bab hidung orang. Mata orang juga tengok warna. Isteri memang dia tengok warna lain. Kita dah tahu. Kita jangan kata, you ikut apa color code Tak payah. Guna kepala otak. Siapa yang cakap tak payah guna kepala otak terbatas. Tak ada hadis begitu, tak ada nas begitu. Dan siapa yang guna itu memang cari pasal. Kamu masuk kelas saja sebagai cikgu, anak-anak murid semua, saya nak ajar matematik dan sains angkasa lepas ini, jangan guna akal otak kerana terbatas. Jangan. Galakkan, dalam surah Al-Mulk ada kata, lihat dan lihat lagi, pandangan kamu akan balik kepada kamu lemah. Guna teropong, teroponglah sampai jauh. Guna mikroskop, Buat eksperimen, buatlah seberapa banyak eksperimen. Galakkan budak kita berfikir, ini masalah otak, kepala otak kita semua ni. Dah biol. Faham? Dah kena injek. Saya tak setuju puan ya. Maaf ya, ini channel saya begitu. Macam mana cara bacaan yang betul apa? Tak ada perlu apa bacaan betul-betul. Bacaan makna ke bacaan tajwid. Ada hadis kata orang baca kelang kabut pun pahala 2 kali, dia tak jadi. Tolong tunjukkan perkayakan jiwa dan akal supaya jiwa ada isi dan tiada kosong. Macam mana cara Allah Mak Isa kata apa yang kita selawat tu salah. Saya setuju, tapi saya tak paksa kat orang. Saya ikut Buya Syakur bukan Mak Isa. Saya ikut Dr. Hani Achan. Selawat tu, cara tu saya dah tinggalkan. Dalam tarikat saya mula sekali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tau. Saya buang semua tu. Saya ikut tafsir Buya Syakur. Sudah, kamu pergi cari kat Buya Syakur kerana bukan masalah pokok. Masalah pokok ialah buat kebajikan. Kalau sampai bergaduh, tinggalkan. Kita cakap sesuatu orang tu nak argue, tinggalkan kerana itu syaitan. Faham tak? Kalau saudara betul nak tahu, mari jumpa saya. Itu saja. Kalau betul nak tahu, saya akan tanya. Awak nak tahu apa pasal? Macam orang nak keluar berjuang kan, Nabi bertanya, awak baru kahwin? Kan? Berjuanglah, tak kata ke apa. Faham tak? Islam ini kan, dia bukan jumut tau. Ilmu ini sifatnya menerangkan. Sekarang ilmu ni dah jadi macam nak berperang tau. Masuk dalam majlis ilmu ni, semua dah beremosi. Hati ni dah kesumat tau. Ini bukan majlis ilmu tuan. Ini bukan Islam yang saya masuk. Islam yang saya masuk ini macam masuk satu rumah yang besar. Kita nak ajar orang masuk Islam ni dalam keadaan dia lapang dada. Okey, tapi ini tidak. Faham? Dia dah kacau. Kalau saya tahulah Islam begini, apakah saya masuk?
Tidak, saya suka bila ada pergaduhan ini, saya dapat belajar. Tapi saya nak menyelesaikan. Iaitu ini semua pembaris. Saya tanya ChatGPT dia semua kan. Lepas tu saya tanya ChatGPT balik. Bukankah wasabibun bil khair? Oh, dia kata betul juga. ChatGPT jujur. Faham tak? Jadi akal ini amat perlu. Akal yang sihat. Jangan terlalu mengajar. Ya? Macam kita ajar budak lah. Ajar budak basikal. Adakah kamu pegang sampai dia tua? Tak ada. Kamu lepaskan dia jatuh. Ayah jatuh. Bagilah basikal kecil dulu. Kan? Mesti dia jatuh 15 kali. Bagi dia yang 3 roda. Kenapa ada 3 roda ni? Bukan 2 roda. Nantilah dulu. Itu cara mengajar. Bukan ajar dia sampai fizik, metafizik ke, engineering ke. Sampai buat kapal angkasa lepas kamu pun tak sampai. Kita nak kupas Allah ni. Sebenarnya wasabi ini dah buat kesalahan mensyirikkan Allah. Itu saya cakap Dr. Mazhar syirik, orang kat marah saya. Saya nak bagi pendekatan saya. Kenapa dia syirik? Kerana wasabi ni kenapa syirik? Kerana cuba beritahu orang jangan syirik, dah syirik. Kerana dah bagi letak dalam kepala orang, awak jangan tafsir. Macam apa yang kata jangan tafsir kan? Apa yang kata tadabbur. Rasulullah tak tafsir. Tadabbur maknanya awak pergi cari jalan. Ya? Oh, tak boleh. Biarkan saja. Tak boleh biarkan. Yang Sunni kata tak boleh biarkan, kaitkan pun tak boleh. Bagi cukup batas. Syariat ada batas. Tahu tak batas? Awak boleh buat, awak jangan langgar ni, jangan langgar ni. Dah tengah ni awak jalan. Tapi sekarang kita tak jalan. Kita berbalah dua belah pihak jalan. Bergaduh aja. Setiap kali kalau you buat satu masjid, kata sini tak ada Quran, satu masjid lagi you kata sini ada perbahasan antara wasabi dengan Sunni. Rasanya mana masjid yang ada lampu malam tu? Yang satu tu akan gelap saja, tak ada orang akan pergi. Percayalah saya. Kalau you ada satu majlis kata kita nak mengupas lisanul Arab dalam wallahu ahad, tak ada orang nak marilah, percayalah tuan-puan. Yang sana kita nak kupas apa maksud bil khaif, sifat 20 itu ada tak mensyirikkan sifat Allah. Penuh orang. Okey? Kerana saya cakap dari pengalaman tuan. Pengalaman. Fitnah akhir zaman sepanjang zaman. Saya tak ada negatif saya cakap sepanjang zaman ya. Hanya Allah yang boleh bagi kefahaman kepada kita. Jangan tinggal ayat bergantung macam tu kepada anak. Anak, hanya Allah boleh bagi kefahaman ya kepada awak. Tapi awak kena usaha berfikir anak. Supaya awak jadi cemerlang. Kalau dia terfikir bukan. Tapi ada ustaz kata tak boleh fikir apa. Itu ustaz. Kepala otak ustaz tu. Ayah pun ustaz juga. Okey. Ajar dia. Ustaz tu manusia. Kepada kita lah. Tapi jangan gaduh. Jangan kita terlalu pembaris tau. Masalah kita terlalu pembaris. Ada tak jumpa budak terlalu pembaris? Ada tak jumpa guru terlalu baris tau? Dia check tau. Koma ni, koma. Alamak. Saya pernah main catur. Saya betul-betul tengok tau. Saya kata awak salah ni. Orang kata salah-salah lah. Main lagi. Betul juga. Jangan terlalu pembaris. Polis pun. You tahu tak hari Jumaat kita pakai ketayap, kita pakai songkok bawa anak 2-3 dalam motosikal, polis bagi lalu saja. Kenapa? Padahal dia langgar undang-undang. Tak. Ada clause dalam polis, budi bicara. You potong double line. Depan bas berhenti, ambulans kat belakang. You terpaksa lalu potong double line untuk bagi ambulans lalu. Budi bicara, lampu merah, isteri mengandung. Tak ada apa ni. You boleh lalu. Lepas tu tunjuk bukti kamu emergency. Boleh. Polis pun pernah hentikan lampu merah bagi orang mengandung lalu. Saya pernah tengok. Dan ini kita belajar dalam kepolisan. Budi bicara. Cikgu pun sama. Tengok murid dah mengantuk-ngantuk. Tak payahlah suruh dia hafal. Ya, suruhlah dia rehat. Ini kebijaksanaan ni dah hilang. Dan Quran selalu sebut kebijaksanaan. Lisanul bil hikmah. Allah al-Hakmah. Allah al-Hakim. Tapi kepala otak kita al-Bodoh. Ini masalahnya. Bukan saya cakap pada sesiapa. Jangan berkaitan. Kita kena hentikan pergaduhan. Kita kena ramaikan pemikiran.
Jangan ambil kata-kata saya. Ya, saya nak semua orang berfikir. Boleh pendekkan TikTok ni. Apa lagi nak cakap? Tajuk tidak semua boleh difikirkan, tapi itu yang dibuat oleh Wasabi. Tak, dia tak timbul. Semua boleh difikirkan ikut awak. Kalau awak nak fikirlah. Awak nak fikir memasak, fikir memasak. Awak nak fikir tentang haiwan, fikir. Dan awak nak fikir tentang AI, fikir. Ada budak boleh fikir sampai angkasa lepas. Boleh. Saya pernah tengok genius budak kita. Dia nak melukis. Ada yang pandai. Tak pandai tu, tak ada orang nak tengok. Kita memberitahu dia tak apa nak cuba benda lain. Macam itu. Jangan menghukum orang. Kerana ayat-ayat ni tak melapangkan dada orang tau. Saya tak suka ayat ni. Sebenarnya kat sekolah saya benci cikgu-cikgu macam ni juga. Saya memang tak pergi sekolah. Saya masuk perpustakaan, saya baca sendiri. Saya pandai sendiri. Ramai orang ada yang tak suka saya lah. Saya loner juga kat sekolah. Akhir saya memeluk Islam. Saya campur orang. Saya popular. Saya bukan gila. Saya suka. Ya. Tapi bila saya tengok kita semua bergaduh ni kan, saya cakap enough lah. Ya. Not like that lah. This not the way lah. Ya. Okay, saya nak check ayat-ayat semua ni. Cek ayat ni semua. Semakin lama saya jadi pening, saudara Apek. Ayuh, makan Panadol lah. Tolong tunjuk saya model yang betul. Tak ada. Awak sendiri ada tak pergi baca Al-Quran? Kalau tak ada, tak guna. Ada tak awak pergi ambil buku kira-kira, belajar sikit dulu? Awak nak jadi kaya, ada tak kamu pergi belik 2-3 muka surat ekonomi? Boleh, ada. Saya ada baca. Dan saya kata, bagus. Awak nak belajar IT. Ada tak awak pergi buka sikit buku IT Excel? Saya selalu beritahu Excel, SQL. Baca 2-3 baris cukup. Lepas tu baru cari mudir. Baru cari mursyid. Masalah ni kita hafal alif bata pun tak baca. Takkan cikgu nak kata, alif, wajib, idgham, wajibah guna. Tak pernah saya pergi tanya ustaz ni. Saya dah belajar tajwid. Saya ada guru tajwid. Tak pernah saya tanya 2 kali. Ya. Alhamdulillah saya ada belajar tawid, ikhfa, izzat, idgham, wajib guna, akal-kalah ke apakah, cara min syarri ma khalaqa. Sekali sudahlah, 2-3 kali lepas tu ustaz test. Kata betul, sudah. Tak payah pergi sampai tahu tak sebutan Allah itu oleh Buya Syakur? Ada yang tepat tu. Takkan you pergi Allah. Orang takbir tu. Kerana solat saya tengok tu yang cara takbir tu, orang dah nak rukuk dah, dia masih takbir berulang-ulang kali. Biarlah dia. Maknanya saya nak perhati benda ni. You nak terlalu perfect. Bukan tak ada. Usahakanlah. Tapi jangan paksa kat orang. Dan jangan kata awak harapkan mudir mesti ada cikgu. Tak ada hadis kata awak mesti ada cikgu. Kalau tak ada cikgu awak sesat. Kalau begitu saya lama dah sesat. Kerana saya tak ada cikgu masa masuk Islam. Saya masuk Islam sendiri. Saya sendiri baca. Ada orang dah tunjuk saya. Bukan hari-hari aku menghadap dia. Dia beritahu saya sikit. Saya dah terbuka hati. Saya pergi cari. Allah yang bukakan hati. Common sense. Yes, Nadra. Nadra Yusof. Where you from? Common sense. Please use a lot of common sense. Tapi janganlah kita asyik merata bodoh common sense saya mazhab common sense. Tak juga, ya. Yeah? Common sense means sometimes, you have to sit back, you tengok orang. Kadang saya tak suka yang geling kepala yang motosikal lah. Kadang-kadang kita kat sana tak boleh bergerak, lalu motosikal dia pula geling kepala, lampang muka. Orang motosikal ni misalnya, ini sangka jalan awak lah. Orang tengah jam ni, ini motosikal, lampu merah pun dia langgar semua, dia ada guna common sense ke? Contoh lah, saya bagi contoh. Orang kita no bloody sense. Kan? That's right, common sense. Hikmah pun kau salah tafsir. Tak payah tafsir lah. Tak payah. Sifat 20 macam mana tuan? Sifat 20 ini dia nak jawab pada Mu'tazilah, Wasabi. Kerana dia kata okeylah, penting you ingat ni. Kerana kenapa? Siapa boleh jawab kenapa ada sifat 7 perbuatan dan sifat 20? Lihat, bercakap, mendengar, mengetahui. Kenapa ada? Perasan tak? Itu soalan. Saya tak mau jawab. Awak pergi. Awak kaji Mu'tazilah, kaji Asy'ari Maturidi, kaji Ibn Taimiyah. Beritahu saya kenapa sifat 20 sedemikian. Padahal Allah ada 99 sifat. Saya tak ada nak cuik. Tak ada.
Saya kata saya berfikir dan saya faham kenapa. Dan mudah nak faham. Guna kepala common sense macam Nadra tadi kata. Use your common sense. Why is it like that? Dan semua hujah-hujah mereka kan, Imam Syafi'i masa tu tak Asy'ari Maturidi, memanglah tak ada. Ini datang kemudian. Itu sebab saya cakap Imam Syafi'i tak tubuhkan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i hanya bab tertentu saja. Kita kena mazhab Syafi'i. No. We are not mazhab Syafi'i. We are mazhab sendiri sebenarnya. Tak salah mazhab sendiri. Semua orang kena guna akal sendiri. Kerana di akhirat esok, mazhab Syafi'i tak ada di sana. Di akhirat esok Allah akan tanya kamu, apa kamu buat ni? What the hell are you doing? Apa you buat kat TikTok? Itu yang akan disoal. Apa awak buat kat anjing tu, kopi tu? Itu akan disoal. Apa kamu guna dengan kuasa kamu tu? Apa kamu sorok-sorok duit berjuta-juta atas lonting dan peti sejuk dan bilik store tu, apa hal? Kamu akan disoal. Apa yang kamu pergi tarik itu 47 tuduhan. Awak sangka dia akan tanya, ma rabbuka? Lepas ma rabbuka, semua akan ditanya. Tak ada satu kecil zarah pun akan terlepas. Dan mereka kata, cilaka ini kitab. Satu benda pun dia tak terlepas. Takut benda tu. Kamu bergaduh. Datang kembali kepada kita, kami akan bongkarkan isi hati kamu. Itu sepatutnya kamu takut pada panggilan mahsyar tu. Ke kamu tak beriman kepada pada mahsyar? Tak gunalah kamu hafal sifat 20. Pada mahsyar kamu tak beriman. Pada mahsyar apa berlaku tuan? Ditelanjangkan setiap nafs diri depan Allah. Dibuka kitab amalan dia. Dan isi hatinya juga akan dibongkarkan. Hutang kamu tak bayar kepada apa? Mayo, saya halalkanlah. Jarang Muslim tak dapat fikir. Tak apa, ramai. Yang diam-diam ini dapat berfikir. Betul buat apa, percaya benda dibuat dan yakin kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah pun, kita kena tafakur. Takkan fikir. Itu macam topekong. Saya perasan tau, cara kita fikir ni macam topekong tau. Macam ni saja. Macam Yahudi kat itu tembok tau. Dia begini aja tau. Apa bezanya? Kita berzikir apa bezanya? You faham ke apa you zikir? Dan tasawwuf bila dia Allah, dia ada kehadiran jid. Ini Syekh Sufi yang ajar bijid dan. Itu sebab dia tak boleh menari tu. Menari dia ialah Allah. Saya faham tapi saya tak buat lah. Saya tak buat. Ada sebab saya. Dan tak payah you tanya. You pergi kaji sendiri. Sifat 20 wasabi dia cakap tak ada lah. Ya tak ada. Tapi apa salahnya kaji? Sifat 20 ni bukan puaka tau. Awak boleh baca dalam masa 30 minit. Kalau you baca laju dalam masa 2 minit. Tapi nak fikir tu mungkin ambil berapa hari. Saya dah fikir lah bertahun. Kenapa ya? Dengan sifat 20. Akhir saya sedarlah. Saya tengok pada sifat yang 7. Saya bagi hint saja. Cikgu mengajar budak tak boleh bagi semua jawapan. Nanti besok peperiksaan. Cikgu, soalan ni tak keluar lah. Cikgu tak ajar lah, dia keluar lain. Kan peperiksaan selalu keluar soalan lain. Tak boleh spot soalan. Itu yang kerja spot soalan. Faham tak? Nak jadi cerdik, jangan pegang tangan murid sangat. Jadi saya pun setuju juga, jangan menghafal sifat 20, awak belajar, jangan hafal. Saya pernah ditanya. Dia cakap Nabi tak ajar kita sifat 20. Aduh, betul Nabi tak ajar. Jadi semua Nabi tak ajar kan. Nabi pernah pergi kubur tak? Itu saya tanya. Nabi pernah tak, you bergaduh ni kan. Pergi belajar apa Nabi buat. Habis cerita. Kita belajar apa Nabi buat. Nabi ajak umat berfikir. Kisah benang tu. Benang putih dan benang hitam. Allah ayat salawat. Allah wa malaikatu sallu ala Nabi. Pergi baca hadisnya. Jangan dengar kupasan sangat orang. Baca hadisnya. Lepas tu awak renung sekejap. Kenapa Rasulullah cakap begitu? Macam saya fikir. You tahu tak hadis ni ayat tu kursi dibaca oleh syaitan. Ada seorang alim yang tafsirkan bahawa bukan hadis. Dan dia ada sebab. Jadi benda-benda macam ni. Dia belajar cara usul tau. Cara prinsip. Kita dapat.
Alhamdulillah lah. Dan dia tak berhenti kat sana. Kadang kita ngaji lagi macam Huwallahu Ahad. Baru berapa bulan awal tahun ni saya dengar Syekh Quraish Shihab dari Jakarta, dia kata huwa itu satu kecantikan. Saya tak terfikir huwa, kita selalu kata kul huwallahu ahad. Apa maksud? Katakan dia Allah Esa. Dr. Hani Acan kata jangan buang kul. Quranis kata buang kul, kerana kul ini adalah beritahulah, cakaplah. Takkan orang beritahu diri, cakaplah. Dr. Hani Acan kata jangan buang kul, kerana cakaplah ialah kepada korin dekat kita. Ada syaitan ni mengingat, cakaplah Tuhan. Ajar diri kita. Rupanya diri kita dan diri lain. Baguslah. Lepas tu saya dengar Dr. Shihab, dia kata, dan Dr. Hani Acan tu, dia tak berhenti kat sana. Dia kata, tadabbur sendiri, tafakur. Dan dia suruh tanya kita, apa yang kamu dapat? Bukan dia kata, awak dapat apa yang saya faham. Saya cek balik. Tak, guru yang baik tak ada begitu. Faham? Majikan yang baik tak ada berita pekerja. Awak ikut dah SOP aku sampai 3.2.1.5. Tak ada. Dia akan tanya dulu guna kepala otak tak? Faham? Faham tak guna kepala otak? Kalau pemimpin tak guna kepala otak, Allah selamatkan kita. Saya beritahu. Kalau bapak tak ikut kepala otak, pak pandai. Jadi pak pandai lah. Kalau polisi kita berbaris saja, habis 1.5 juta macam mana masuk dalam negara. Prosedur lah tu. Prosedur. Faham? Sijil halal macam mana boleh? 40 tahun itu dijual di lelong. Prosedur lah tu, terlalu ikut prosedur. Ada satu pelajaran dalam management. Siapa belajar management? Siapa belajar MBA? Apa ada pergi belajar tak lepas. Kerana tak ada masa. Apa belajar pengurus buat apa yang betul. Pengurus buat dengan betul. Pemimpin buat apa yang betul. Faham? Fikirkan. Buat dengan betul dan buat yang betul lain. Do the right thing. Sekarang the right thing is faham usul. Do things right. Dia kena ikut tau. Awak tak ikut betul. Ada kala awak buat ikut garis. Ada kala awak berhenti. Fikir lah. Berenang dah habis. Kan? Macam ambil ayat sembahyang ini sebagai contoh. Dia ambil 3 kali tau. Semua orang belajar 3 kali tau. Dan nak salam dah kat masjid. Solat Jumaat. Panjang lagi queue. Kadang saya kena beritahu lah. Tapi budak-budak kita tak faham, tak baca fiqah. Dek, Rasulullah buat sekali. Allahu Akbar. Rasulullah pernah ambil ayat sembahyang sekali. Pernah 2 kali. Pernah 3 kali. Orang kata afdal 3 kali. Ya, tapi dah panjang ini. Dah nak bagi salam dah. Awak miss pahala Jumaat. Faham? Sekali saja laju. Ada yang tayamum pun tak apa. Ini orang kita tak faham. Tak belajar usuluddin. Taklid. Problem masyarakat kita. Bergaduh. Pasal tak guna kepala otak. You pernah tengok lah orang bergaduh. Weh, guna kepala otak lah. Dia dah ikut prosedur kepala otak kau prosedur. Cucuk-cucuk semua orang. Akta 342. Apa saja pengarah guna kepala otak, mana boleh ada undang-undang macam tu. Best lah kalau you minta anak, ini duit RM10, awak beli apa selagi ia memenuhi perut kamu. You tahu tak apa budak tu beli? Kan bapa kata apa. Guna kepala otak, letaklah sana guna kepala otak. Tak payah letaklah. Tak payah ada akta semua ni. Saya beritahu. Demi kesihatan sudah. Halal wa thayyiban. Sebenarnya sijil halal tak ada, sijil haram ada. Dalam Quran dia mengharamkan, dia tak menghalalkan. Dia kata semua dah halal. Semua dah halal. Yalah. Semua halal. Melainkan diharamkan bagi kamu. Dan itulah hikmahnya Allah tau. Islam ni cantik tau. Yang siapa yang buat buruk? Kita sendiri ni. Okey. Kena lihat keadaan. Yes, kena lihat keadaan ya. Ulama. Sebenarnya Syekh Sufi saya kata pun tak ada ulama. Engkau dah alim. Selesai. Pergi belajar sendiri. Jiran sebelah lapar pun kita ditanya tu apa? Ya. Takkan kita tanya ustaz. Kalau jiran tu lapar dia tak beritahu saya macam mana? Tak payah jawab. Pernah Tuan Guru ni Abdul Aziz dia dah tak ada, jadi saya kena berhati-hati pada satu majlis. Seorang jemaah pas lah pergi tanya soalan.
Masa tu kita dialog orang Cina, tahun 90-an lah, APEC, Exco Pemuda PAS pusat lah, pemimpin antara pemimpin PAS lah ya. Ustaz Ni Aziz tanya. Orang tanya Ustaz Ni Aziz, bagaimana kalau Singapura masuk, orang Cina sana masuk Islam, tubuh negara Islam? Tahu tak apa Tuan Guru Ni Abdul Aziz kata? Bagilah soalan logik sikit. Kita orang Melayu di sini majoriti, sana tak ada orang Melayu sangat. Dia pula tubuh negara Islam. Dia marah loh. Kesian budak tu tau. Betul juga. Kena marah macam ni. Kan? Tanya soalan logik sikit lah kat Tuan Guru. Tuan Uncle, saya nak tulis komen pun rasa takut sebab fikir dosa dan pahala. Tak ada dosa dan pahala. Dusta atau melampaui batas. Saudara melampaui batas lah. Tak melampaui. Kadang-kadang kita tak tahu kita buat silap, minta maaf lah. Kita nak gesa-gesa pergi terlanggar orang. Maaf Encik. Tak nampak ke buta? Ya maaf Encik. Sudah lah. Lebih-lebih tak bayar. Bayar ganti rugi sudah. Assalamualaikum. Salam Tuan. YB tidak wujud. Ya. Perception bagi orang yang tak ada dalil. Aib. Saudara Wasabi, kita buat kerja baru dapat pelajaran. Ya, buat kerja. Awak kerja apa? Apa pendapat APEC tentang pegangan makrifat? Macam ni lah tanya soalan luar sikit. Kepada saya juga sama. Saya tak ada pergi belajar. Ini makrifatnya. Dan orang yang tanya saya pun ada murid. Orang yang tanya saya, Sifu ke apa, dia tak tanya bab makrifat. Tanya makrifat saya tak jawab. Dia tanya soalan yang spesifik. Macam law of attraction. APEC. Kalau kita pagi kita sedar positif dia berlaku, itu Allah yang bagi ke? Bagaimana itu? Kalau saya fikir positif. Benda ni saya belajar semua ni. Saya baca semua ni. Tapi saya sentiasa cuba sambungkan. Saya cuba cari penjelasan. Itu saja saya boleh jawab. Saudara nak tanya pasal makrifat. Apa yang saudara baca tentang makrifat dan bagaimana dia jelaskan hidup anda, pemikiran anda, jiwa anda. Apa soalan jiwa anda? Ada orang datang kepada saya, apa bagaimana tentang Nur Muhammad? Ada yang beritahu, apa saya ada zikir sehingga saya terjumpa Rasul, saya dengar jumpa Nabi dalam mimpi. Lepas tu ada seorang ustaz dan macam-macam jadi. Dan seorang ustaz suruh saya berhentikan amalan tu, saya berhenti dan dah settle. Okeylah, dah settle lah. Ya, saya pernah dengar cerita macam tu. Bukan satu, bukan ramai. Kadang kita mengamalkan sangat kan, macam-macam pelik berlaku. Hentikan. Tak ada disuruh pun. Okey, nak belajar makrifat, teruskan. Baca tarikat atau awliya, saya baca sampai oleh Ibnu Ajibah, saya baca oleh Ibnu Arabi. Saya banyak Imam Al-Ghazali saya baca begitu macam baca buku sains. You tengok guru, cikgu-cikgu sains ada ke bergaduh? Bulan bumi bulat lah. Ada ke tengok mereka bergaduh sampai bertumbuk cikgu-cikgu tu? Satu cakap bulat, satu cakap hampa. Ada ke? Tak ada. Orang yang otak saya pernah tengok tak orang bincang pasal muzik, bincang pasal motor, mana ada bergaduh? 250 lah babe. 80cc pun okey lah babe. Minyak ni mahal. Ada ke tengok orang bergaduh? Kalau you bergaduh, tak ada penyelesaian tau. Saya pernah tengok orang bergaduh pasal wrestling. Betul lah, berdarah lah. Tak payah bergaduh lah. Sakit hati kan. Jadi makrifat ni, saudara Puan Fauzia ni, kenapa? Saya akan tanya tau. Kenapa? Pegangan saya belajar tasawuf, saya tak fakur tentang hakikat. Saya selalu tak kupas tentang Allah ni, Karib ni ada rahsia. Kerana kamu minta ke dia akan tunaikan. Wa may yattaqillah ada rahsia. Kerana kamu minta, Allah wajib akan tunaikan. Ya. Tapi jangan kamu pegang, aku dah formula ni. Aku minta. Ya, pernah saya minta Allah kurniakan. Serta-merta. Saya pun terkejut. Ada. Tapi takkanlah saya guna. Saya pernah halau jin dan toyo. Takkan saya guna. Saya dah ada formula. Kebetulan tak kawan saya ada formula. Saya tahu bahawa bukan, dia tak ada. Jin dan toyo tu tak ada. Orang bawa kat saya kena bawa. Ya, saya duduk sana, lepas tu hilang. Saya adalah baca ayat, tapi tak penting ayat tu. Kerana saya ubah-ubah ayat pun sama. Ya, faham tak? Mesti catat apa ayat dibaca. Saya takkan jawab soalan tu. Saya pun tak ingat. Kepada saya ialah, kamu mesti faham usul. Kamu mesti sayang kepada ilmu. Kamu mesti campur orang. Faham?
Jangan rasa suci sangat. Ini benda asas. Anjing, najis, tembak mati. Tengok apa jadi. Satu majlis bandar besuk kena teruk lah. Dia tak boleh cakap. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab sini Azhar itu pun kata harus. Ada orang kata najis, Dr. Mazhab pun najis pun kamu bersih lah. Hari-hari kamu main menajiskan bilik air. Betul juga. Memang Nabi tak ajar pun. Sebenarnya kita pun tak tahu apa Nabi ajar. Okey. Sebenarnya Nabi, kalau saya beritahu anda Nabi tak ajar apa-apa pun, bukan tak ajar pun tau, tak ajar apa-apa pun. You percaya tak? Pergi belajar, pergi faham apa mas. Kepada saya Nabi tak ajar apa-apa pun. Itu cara saya lah. Saya tak suka lah orang bergaduh ni. Ini makam saya yang rendah ni. Sebab itu dia orang suruh ikut Nabi. Kan Nabi dah tak ada. Ini bukan hujah saya. Mereka kata tu betul. Nabi dah tak ada. Betul. Jangan bergaduh. Orang kata ikut Allah wa Nabi. Tak ada. Allah wa Rasul tu lain. Rasul dan Nabi lain. Orang mesti faham. Kerja Nabi lain. Kerja Rasul lain. Ini kalau orang nak memasuki lebih mendalam. Rasulullah ni. Berani tak mereka zuhud buang dunia dalam hati? Kita masing-masing kena ingat tu lah. Tak guna cakap ni. Tak guna kita macam Syekh Sufi. Saya pun tak suka. Seorang pergi berlagak macam Sufi lah. Memang kena lempang ni lah. Memang kena sepak ni daripada tarikat. Dalam tarikat Naqsyabandi orang nak suluk dia ada syarat tau. Kalau ingin sakinah ketenangan kepada Allah, tak dibenarkan. Tengok. Betul tu saya baca tu. Bagus ni. Dia suluk. Ada maksud dia. Tapi bukan Allah, aku suluk ni bagilah aku dunia. Memang tak boleh lah. Allah, aku suluk ni aku nak kaya. Memang tak boleh. Itu saya tahu. Aku suluk ni nak jumpa Allah. Itu kena jaga-jaga. Itu kena jaga-jaga. Aku suluk ni nak dapat sesuatu dari Allah. Tak boleh. Nak berjumpa Allah pun ada masalah. Kerana apa? Jumpa di mana? Soalannya. Jumpa di mana? Kerana tak boleh didengar, tak boleh dirasa. Ini dan tasawuf lah. Ini yang saya tahulah. You nak belajar marifat. Sekianlah, itu saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekian pelajaran makrifat. Itu saja. Tapi banyak. Kita kutip. Allah jalankan saya dari tempat ke tempat lah. Saya kutip. Kebanyakannya baik-baik. Jadi saya sampai kat sini. Hussein Yi pun saya kutip. Apa Hussein Yi kata? Dalam satu bandar hanya satu masjid. Betul lah. Sesak semua masjid kerana ada satu kubah. Sekarang kita dah boleh pakai remote ke TV ke TikTok ke. Boleh kubah kat TikTok. Bagi semua orang. Boleh kat rumah dengan isteri sekali solat. Kenapa wanita tak solat? Kerana fitnah. Sekarang waktu Jumaat dia buat apa? Fitnah juga. Shopping. Pompek. Contohlah. Saya bukan nak gaduh. Saya perhati. Saya perhati banyak benda. Saya tak bertimbulkan. Kalau你tanya pendapat, saya jawab lah. Jangan cuba pandai-pandai. Saya tak akan cuba tunjuk pandai. Macam mana? Jalan Tok ni lebih benar dari Sunni yang kena ngaji dan kaji bertalaki. Saya pun tak tahu apa tu talaki lah. Tabayun pun saya cari balik apa maksud tabayun ni. Nanti kita tadi surat tentang orang tapi kena surat tentang yes. Ini pula tanya Fauzia tu. Tak apalah, saya dah jawab kan. Marifat tu kena marifat, arif, ilm, ta'aruf, arifah, marifat dengan ilm. Ada saya mengaji. Yang orang dia beritahu lah, ilm tu macam mana. Saya baca tahafuz, saya dengar dari guru, saya dengar mursyid. Memang lain. Tak adalah saya guna tu pergi test orang. Oi, bagi sifat 20. Saya pernah tanya dek apa maksud Maliki Yaumiddin. Bukan saya nak pukul budak tu. Saya nak tengok orang kita ni faham tak? 99% tak tahu Fatihah. Itu saja saya nak cakap. Bukan itu saja saya nak cakap. Maksud saya bukan nak guna ini. Engkau ni semua bodoh. Saya nak satu kesedaran. Rupanya orang kita pun tak tahu Fatihah. Macam mana nak minta ke Allah? Itu dia. Kita kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada hadis tau. Bila kamu tak faham apa kamu minta ni, tak dapat lah. Ambil 4 anggota pun dah lepas. 4 anggota siapa tu?
Nanti orang kata sesat. Ya, musang berjanggut. Macam-macam nama dapat. Jijun. Hadis apa ni. Okey ya. Itu sajalah. Apa lagi nak tanya? Apa sembang kau semua ni? Oksigen. Ya. You tahu tak gravity? Yang kita tengah duduk kan? You perasan tak gravity? Lama dulu saya perasan bahawa kita tak perasan pasal gravity tu. Jadi saya tafakur ada gravity tu. Dia bawa saya kembali pada sedari tentang ada benda gaibah. Gaibah pun satu maksud yang amat mendalam. Dan surah Al-Baqarah. Gaib pertama dan gaib kedua, cuba you tengok dua ayat tu. Sifat Allah sebenarnya, perkataan sifat Allah tu tak wujud. Tengok dalam Quran tak ada. Rupanya dia 170 tahun kemudian apabila perbincangan mula tentang Allah ni qadim, Quran ini qadim ke makhluk, kalam ini qadim ke makhluk, filum mahfuz ni qadim ke makhluk, dan tak dibincang oleh Rasulullah, tak bincang oleh sahabat. Kerana apa? Memang Rasulullah biarkan saja. Dia dah sampaikan Quran. Alif lam mim sadaqallahul azim. Sahabat pun angkat tangan. Apa maksudnya ya Rasulullah? Wallahu alam. Nampak? Tak ada tafsir Muhammad. Allah malaikatu sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim tasliman sadaqallahul azim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat tadi sebut sallu kepada nabi, engkau nabi, macam mana kita nak selawat kepada kamu? Seperti mana ayat itu? Makan dan puasa, makan dan minumlah sehingga jelas benang putih daripada benang hitam waktu fajar. Sadaqallahul azim. Rasulullah tak tafsir dah. Rasulullah tak ajar apa-apa. Lepas tu sahabat balik, ambil benang putih. Satu sahabat ambil benang putih, ambil benang hitam. Pagi dia boleh nampak benang putih, dia lari ke Rasulullah. Rasulullah, nampak kan benang hitam? Rasulullah pun macam ni lah. Baru lagi geling kepala. Bukan benang putih langit lah. Use common sense lah. Itu 3 dalil. Saya ada banyak dalil lagi. Dalil bergaduh. Saya ada asas lagi hujah bahawa Rasulullah tak tafsir. Sebenarnya ada mursyid yang ajar saya benda ni, tapi ada yang saya tokok tambah, saya cari, dia suruh cari, saya cari sebab-sebab saya sendiri. Awak pergi cari sendiri ya. Jumpa, jangan dekat. Jangan mati. Okey. Dalam perut ibu makan najis, lahir pun makan benda ya. Kalau dalam perut bukan najis lah, takrif fikah lah, keluar baru najis lah. Tapi ya najis lah. Tapi tak sifat najis sehingga dia keluar. Gitu kan? Kalau tidak, tak boleh solat. Pasal dalam badan kita ada najis. Kan? Dalam hati ada najis. Imam Mekah pun sampai pergi jumpa Tuan Mazhar berceramah. Oksigen hayat. Nafas. Betul ke masjid ni tidak diwajibkan untuk kaum wanita? Pergi carilah, bacalah. Pergi bacalah. Tahu tak, saya ada baca bila kata datang waktu tu boleh masuk masjid. Cuma tak payah solat. Contohlah, orang pun tak boleh masuk. Orang ni. Habis Masjidil Haram macam mana? Contohlah. Tapi benda ni tak payah gaduh. Orang dah faham-faham. Macam dinar tau. Dinar ni sebagai ganti duit mata wang Islam. Saya tak payah kupas tau. Saya faham terus. Sehingga orang Indonesia tanya saya, macam mana Cina APEC ni? Boleh faham. Bagaimana bapak bisa faham itu dinar itu betul? Common sense lah kan. Toilet paper rupiah kamu jatuh. Toilet paper. Tapi dinar pun orang speculate. Emas pun boleh jadi haram, riba. Riba kena tengok takrif riba. Bukan emas halal. Awak curi emas tu. Apa berdagangkan emas tu. Speculator wang, QM. Haram lah. Forex. Haram lah. Tapi forex bukan haram pada asalnya. Hedging tu tak haram. Dia ambil beli dengan ringgit. Dia beli dengan dolar. Awak pergi hedging. Supaya kalau dolar jatuh, awak tak rugi. Okey. Tapi awak pergi main spekulator. Macam bank negara buat tu sampai berbilion skandal tu. Itu haram lah. Orang bina masjid dulu tiang 20, bumbung 3 lapis. Oh iya ke? Bagus. Okey, right? Itu saja. APEC best sifu. Saya bukan sifu lah. Okey? Jangan panggil saya sifu. Panggil saya APEC. Sekian saja.
Selamat berjuang hari ini, kita sambung esok. Black hole wujud ke apa? Baru ini ada 2 teori black hole wujud ke tidak, dan juga ada teori Penrose yang menang hadiah Nobel fizik. Ada universe sebelum, dan ada pula kata dark matter tak ada. Saya baru post kat Facebook. Masa saya fajar lari pagi tadi 5 km, saya sampai nak round ke masjid, tiba-tiba hujan lebat pukul 5 pagi, 5:30 pagi, saya terpaksa tunggu dalam hujan. Saya tengok, saya nampak itu kata bahawa dark matter tu tak wujud, tapi cahaya tu jadi lemah. Amat menarik dan saya boleh percaya dia teori baru bahawa universe sebenarnya tak berkembang laju sangat. Kerana cahaya tu jauh sangat, dia jadi lemah, kita sangka dia jauh. Macam bunyi lah. So, boleh diterima. Dan kita mesti terus mengira dan memerhati. Jangan orang terima sesuatu, tak payah kira. Mesti kira betul-betul. Okey, ni teori bagus ni. Boleh dipetik. Jadikan antara kamu ni yang datang sini pun, dia ni berfikir-fikir, nak bertukar pandangan. Bagus. Bagus begitu. Sehat. Otak ni memang nak, apa yang boleh cerita amal makruf nahi munkar dengan zaman. Dia luas, amal makruf nahi munkar. Macam kita nak pergi perang, nak selamatkan Palestin. Ada grup jumpa saya. Grup macam-macam. You cakap militan, you cakap ini apa ni, GSB militan. Banyak grup yang militan saya jumpa. Yang diharamkan pun saya jumpa. Saya dah lalu satu dunia. Macam-macam orang saya bertembung. Di merata lah, saya tak payah sebut. Kalau saya nak sebut yang paling militan saya jumpa di Turki lah, Istanbul lah, Kudus. Dia main-main. Kudus tau. Macam ni punya, dia kata kalau orang tahu, orang faham. Tapi rupanya dia ada grup Kudus tau. Mafia katil Kudus di Istanbul tu, jangan main. Semua ada. Algeria ada, Kudus ada, Syria ada, Libya ada, Gaddafi ada. Semua ada. Ya, saya jumpa mereka tu. Cuma saya cakap, mereka tak bersatu. Itu aja. Kita tak bersatu. Kita nak selamatkan orang Palestin ni. Saya cakap, keluarkan mereka daripada Palestin dulu. Tak pernah perjuangan tu kerana tanah dah. Perjuangan tu kerana umat. Islam ialah umat. Islam ialah dakwah. Kalau tidak, kenapa Salahuddin pergi maafkan Baitul Muqaddis tu? Mancurlah semua Kristian tu. Tak, itu bukan tujuan Islam. Kenapa Rasulullah pergi tak maafkan Quraisy Mekah? Hancurkan semua yang berhala ni. Dengan berhala-berhala yang mereka ni bunuh semua. Tak ada. Rasulullah maafkan umat. Salahuddin pun maafkan Baitul Muqaddis. Yang kita orang Islam ni, dengan Yahudi pun kena maafkan. Tapi keluarkan dulu sahabat saudara kita daripada Gaza. Bawa sini Palestin. You nak shopping tak boleh. Sekarang kita semua bangunkan umat. Pergi balik Baitul Muqaddis. Ini saranan saya. Tapi orang tak nak ikut, tak apalah. Itu saya jawab pada grup-grup militan. Jadi kita pernah pergi Gaza ni. Saya kata tak boleh, mati kata. Terkejut mereka, apa mati kata? Pergilah baca mati syahid punya syarat. You sangka pergi mati syahid tak ada rukun ke? Khalifah kena ada, bai'at kena ada, jamaah kena bersatu. Kena sepakat seberapa yang boleh. Jangan sebut angka hanya. Tak apa, sebut angka ke apik ke tak apa. Saya tak kisahlah. Kita orang biasa. Orang panggil Rasulullah pun manusia juga. Tak ada sebut Saidina. Tahu tak? Betul. Kau pergi sana, you sebut Saidina Muhammad, tak dibenarkan. Kepada saya lah. You nak sebut Saidina ya Maulana, kamu pergi sebut. Tapi orang panggil dia, kuat-kuat pun ya Rasulullah. Itu aja. Sallallahu alaihi wasallam pun tak ada. Itu selepas dia tak ada lah. Okey? Sekian saja. Harap semua dah jangan bergaduh selepas ini. Kalau bergaduh, saya akan live sekali besok ya. Sekian. Wabillahi wa taufiq. Rabbi zidni ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Rabbana atina ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana lakal hamd. Rabbana innaka samiul alim. Assalamualaikum.